tanpa menyebut bagaimana. Kerana bagaimana ini ialah sifat makhluk. Kerana itulah dia mengisbatkan seperti sifat al-istiwa, sifat al-yad tangan, sifat wajhun, sifat ainun, sifat nuzul, iaitu Allah turun ke langit dunia seperti gambaran terakhir, dan lain-lain lagi. Dan sifat-sifat ini sebenarnya menjadi polemik di kalangan umat Islam, terutama umat Islam di zamannya, sampailah berurutan kita kini. Dia menjadi polemik. Kalau pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau adalah di antara orang yang tidak mentakwilkan sifat-sifat tersebut, dan tidak ada di dalam kitab-kitab tulisannya yang mentakwilkan seperti istiwa, seperti yadun, seperti wajhun dan sebagainya. Dan saya rasa bagi sesiapa yang mengkaji kitab beliau, mereka tidak akan menemui dalam bahasa yang mudah takwilan-takwilan yang dibawa oleh sebahagian pengikut-pengikutnya yang kemudian, seperti sifat istilah istiwa ditakwil dengan istilah, yadun ditakwil dengan nikmah dan kurang sebagainya. Kita tidak akan temui. Di sinilah kita rasa polemik di kalangan masyarakat apabila bicarakan tentang akidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Al-Asy'ariyah. Yang kita temui istilah-istilah takwilan ini di dalam kitab-kitab yang kita baca, yang menjadi sukatan kepada pelajar-pelajar, sama ada pengajian tradisional atau di sekolah dan sebagainya, ialah bukan kitab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, tetapi adalah kitab-kitab tulisan anak-anak muridnya. Jadi kadang-kadang kita mengatakan ini akidah Abu Hasan Al-Asy'ari. Ini di sini salah faham. Di sini salah faham, ya. Jadi oleh kerana itu kita perlu membezakan. Kita kalau nak sandar kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kita pastikan dia terdapat dalam tulisannya di mana-mana yang boleh kita sandar sebagai amanah ilmu. Dan kita kalau kita boleh buat semacam itu, kita selamat daripada berbohong ke atasnya. Kalau kita tak kata sesuatu, orang kata kita kita marah juga kot. Itu berbohong namanya. Jadi sama juga kita dengan imam yang besar ini. Dia tak kata, kita kata dia kata. Bagaimana tu? Maka mungkin kita berbohong sangat-sangat besar. Apalagi kita berbohong dalam ilmiah. Kalau bohong tidak ilmiah pun bohong juga, besar juga dosa. Dan apalagi berbohong tentang ilmiah yang menjadi sandaran pegangan dalam akidah, lagi besar. Kerana itu kita perlu hati-hati dan waspada. Baik, jadi kalau sekiranya kita tengok pengikut-pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tidak sealiran dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam akidah, kita jangan katakan apa yang dibawa oleh anak muridnya, gurunya kata. Kita kena bezakan secara amanah ilmu. Jadi, dan saya lihat dalam aliran Asy'ariyah ini, dia terbahagi kepada dua kumpulan. Dan hal ini bukan saya yang pandai-pandai, tetapi seperti Al-Syihristani dalam kitab Al-Milal wan Nihal, dan dia juga tergolong di kalangan Asy'ariyah. Begitulah juga Al-Baghdadi, Abu Abdul Qahir Al-Baghdadi, dia juga tergolong di kalangan Asy'ariyah. Dan dia membahagikan Asy'ariyah ini kepada dua, kepada As-Sifatiyah dan Mutakallimin. As-Sifatiyah itu ialah golongan yang mengisbatkan sifat Allah sebagaimana Abu Hasan Asy'ari isbat, tanpa takwil. Dan Mutakallimin yang takwil. Jadi dalam aliran Asy'ariyah ini pun sebenarnya ada dua. Ada yang takwil, ada yang tak takwil. Jadi hak tak takwil itu yang betul-betul mencerminkan pembawaan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, seperti Al-Baihaqi, seperti Al-Zahabi. Al-Zahabi ini salah seorang yang ulama besar yang menulis tentang kitab tentang Al-Ulu lil-Aliyyil Ghaffar, iaitu sifat ulu Allah. Allah berada di atas.
Ini ada sebuah kitab yang ditulis oleh Az-Zahabi. Sebab orang menafikan Allah ni berada di atas dari aras. Begitu juga kita tengok Ibn Qayyim menulis kitab yang maknanya maksudnya sama, iaitu Ijtima' al-Juyusi al-Muslimah. Begitulah juga kita tengok ramai lagi orang lain yang menulis tentang hal itu. Jadi dalam Asy'ariyah ada dua kumpulan, ada as-sifatiyah dan ada al-mutakallimin. Apa yang berlaku dalam masyarakat kita yang datang aliran pahaman Asy'ariyah ini yang mutakallimin, yang datang ke Nusantara ini. Jadi itu yang kita pegang. Sebenarnya kita tak pegang yang satu lagi. Ataupun kita tidak membaca dan membuat perbandingan mana antara kedua-dua ini yang lebih cocok dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi di situ sebenarnya kita ni sebenarnya masalah ilmu. Timbul polemik ini adalah kerana kekurangan maklumat yang sampai pada kita, sehingga kita merasakan yang sampai kepada kita itu adalah segala-galanya dan tak ada lagi lah yang lain. Sedangkan pada hakikatnya banyak lagi yang belum sampai kepada kita, dan kita perlu mengakulah apa yang sampai itu tidak sepenuhnya dan ada lagi yang perlu kita kaji. Jadi kalau masyarakat Malaysia ini mengkaji dan menyelusuri akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan ikhlas dan terbuka, saya akan merasakan bahawa orang di Malaysia ini tak timbul polemik dalam masalah akidah. Tak timbul. Sebabnya senangnya. Sebab kalau sekiranya ada orang mengatakan satu aliran tersebut salaf, sunnah, sebenarnya apa yang dibawa oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu ialah membawa orang supaya berakidah sebagaimana akidah salaf. Salaf ini orang terdahulu. Kerana itu dia kaitkan, dia sandarkan pegangannya kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad adalah orang salaf, orang dahulu. Jadi, dan Imam Ahmad sudah pastilah berpegang dengan akidah hadis Rasulullah dan akidah Al-Quran. Jadi kalau kita tengok susur galur talim nali itu sangat kuat dan sangat kukuh. Cuma sampai kepada kita ni yang satu lagi yang bukan yang sifatiyah itu, yang mari pada mutakallimin. Dan mutakallimin ini dia lebih cenderung kepada i'tizal atau mu'tazilah. Jadi sebagai contoh, kita boleh buat perbandingan. Sebagai contoh, akidah yang kita pegang, saya pergi khusus kepada ayat sifat yang selalu dipertikaikan dalam masyarakat. Cuba kita ambil satu ayat, ya. Satu ayat seperti ayat al-istiwa atau ayat yadun atau ayat wajhun. Ini yang orang pertikai, berlaku perdebatan di kalangan umat. Takwilan yang dibawa oleh pengikut-pengikut Abu Hasan Al-Asy'ari yang kita kenal dengan Asy'ariyah ini, takwilan sebagaimana kalau kita jumpa ayat istiwa ditakwil dengan istilah, ya. Kalau ayat wajhun ditakwil dengan zatullah, ayat yadun ditakwil dengan qudrat atau nikmat. Kalau kita tengok dalam kitab Abul Hasan Al-Asy'ari, tak ada takwilan seperti itu. Sebab dia memang orang pakar dalam akidah Mu'tazilah. Dia telah buang semua akidah Mu'tazilah. Tetapi kalau kita selusuri di dalam kitab-kitab Mu'tazilah, maka kita akan jumpa bahawa takwilan tersebut memang terdapat di dalam kitab-kitab besar Mu'tazilah. Umpamanya kita Al-Usulul Khamsah. Al-Usulul Khamsah oleh ulama besar Mu'tazilah. Jadi kalau orang yang belajar akidah